نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram, La ilaha illa anta, birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Allahumma aslih sya'nana kullah kama aslahta bihi ibadaka salihin. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata 'ainin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang memiliki kemuliaan dan kemegahan, yang tidak ada Tuhan yang layak dan patut disembah melainkan Engkau ya Allah. Dengan rahmat-Mu kami memohon bantuan daripada azab seksa-Mu ya Allah. Kami minta agar dijauhkan. Ya Allah, perelokkanlah urusan kami keseluruhannya sebagaimana Engkau memperelokkan urusan hamba-hamba-Mu yang soleh keseluruhannya. Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusan kami kepada kami tanpa bimbingan-Mu, walaupun sekelip mata, dengan kemurahan rahmat-Mu ya Allah. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi dan Jawatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, calon-calon syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan keizinannya, dengan hidayah dan taufiknya, petunjuk dan keizinannya, kita sama-sama dapat datang ke rumah Allah pada hari Selasa malam Rabu yang terakhir di bulan Safar, bulan yang kedua dalam kalender Islam. InsyaAllah dipanjangkan umur pertemuan kita pada minggu hadapan, kita dah masuk bulan yang ketiga, bulan yang ditunggu-tunggu, Rabiul Awal. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada surah kita. Jadi malam ini surah yang ke-109, sebab kita berundur daripada belakang. Minggu lepas kita surah An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Malam ini kita masuk kepada surah Al-Kafirun, salah satu surah popular juga di kalangan kita orang Melayu, yang kita namakan 3 kul, kadang-kadang 4 kul. Bila 4 kul, termasuklah kul ya ayyuhal kafirun. Dan surah ini rasa-rasanya semua dah hafal, dan kebiasaannya dah menjadi amalan pun di kalangan kita ini. Jadi sama-sama kita baca. Yang ada Quran boleh tengok Quran. Tengok Quran satu pahala, baca, tengok sambil baca dapat 2 pahala. Kemudian bila tengok, baca, kemudian kita tengok maknanya pula, dapat 3 pahala. Bila baca tu terasa pula di hati, ada 4. Dan bila baca terasa di hati, rasa nak beramal dengan apa yang disuruh dalam yang ni, 5 pahala. Tengok daripada Quran dapat pahala, tengok Quran yang ada dalam telefon bimbit pun dapat pahalanya juga, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Itulah 6 ayat yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun. Bila kita tengok makna pun dah nampak macam berbelit-belit, macam berulang-ulang benda yang sama. Sebab itulah kadang-kadang imam tak berani baca surah ni. Takut-takut tak jumpa hujung. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum. Tak jumpa hujung. Walaupun dia 6 ayat, kadang-kadang jadi susah juga ni. Lebih kuat, makna dia lebih kurang. Surah ini surah Makkiyah. Maksudnya surah diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Dan ciri-ciri surah Makkiyahnya, ayat-ayatnya dari segi kandungannya bercerita tentang akidah, bercerita tentang akhlak, bercerita tentang hal-hal keadaan umat-umat yang terdahulu, bercerita tentang apa kesudahan hidup manusia selepas dah mati nanti. Itu ciri-ciri ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Dan ayatnya pendek-pendek dan ayatnya berirama. Sebagai contoh berirama ni, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Maknanya bunyi belakang tu, maknanya rima belakang tu hampir-hampir sama. Okey, itu dalam bahasa Arabnya disebut as-saj'a. Okey, surah ini dinamakan surah Al-Kafirun kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan perkataan Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun dengan maksud orang-orang kafir. Apa kata pimpinan Ar-Rahman muqaddimah surah Al-Kafirun ini? Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 6 ayat, dinamakan surah Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir. Kerana awal surah ini Allah Taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kaum kafir umumnya mengenai soal ibadat yang sebenar-benarnya. Jadi musyrikin Mekah ini ketika berhadapan dengan Rasulullah, langkah yang pertama berhadapan secara diplomasi. Kemudian cara diplomasi tak berjaya, barulah mula cara kasar. Cara kasar ini antaranya letak duri tengah jalan. Bila Rasulullah solat, letak perut unta di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang solat, pergi cekik Rasulullah dengan kain selendang baginda. Itu selepas diplomasi dah tak berjaya. Kemudian tak berjaya juga secara fizikal ini, dibuat pemulauan. Itu yang berlaku pada tahun 10, pada tahun 7 kenabian. Sampai tahun ke-10, 3 tahun di pulau. Kemudian tak berjaya juga pulau, itulah dirancang untuk dibunuh di dalam peristiwa yang kita cerita, peristiwa hijrah yang berlaku di Darun Nadwah. Jadi peringkat permulaan ini peringkat diplomasi. Tengok Rasulullah mula berdakwah, musyrikin Mekah ini pergi jumpa dengan Abu Talib.
menawarkan kepada Abu Talib agar diberitahu kepada Rasulullah SAW tawaran-tawaran. Antaranya, wahai Muhammad, sekiranya engkau berdakwah ini kerana nak jadi kaya, kami akan kumpulkan segala harta benda yang ada di Mekah ini, di tanah Arab ini, kami berikan kepada kamu. Sekiranya kamu berdakwah ini kerana nak jawatan, nak jadi ketua, kami akan angkat kamu sebagai ketua. Dan kalau kamu berdakwah ini kerana nak popular, nak perempuan dan sebagainya, kami akan cari yang perempuan yang terbaik bagi kamu. Itu cara diplomatik yang pertama. Rasulullah kata, kalaulah engkau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, pun aku tak terima. Apalagi sekadar nak jadi lantik jadi ketua yang tidak ada fungsi apa-apa. Tak berjaya. Dan pernah juga musyrikin Mekah ini datang bertemu dengan Abu Talib. Ditawarkan kepada Abu Talib seorang anak muda yang bernama Imarah bin Al-Walid. Wahai Abu Talib, ini Imarah bin Al-Walid, remaja pemuda yang paling handsome di Mekah, tegak badannya. Engkau ambillah pemuda ini, engkau bagi Muhammad kepada kami. Abu Talib kata, dia nak ambil anak kita untuk dibunuh, dia bagi anak dia untuk kita jaga. Tak cerdik namanya tu. Dia bagi anak dia suruh kita jaga. Dia nak anak kita, dia nak bunuh. Jadi Abu Talib tolak juga. Dan antara diplomasinya ialah apa yang disebut dalam surah ini. Wahai Muhammad, apa kata kalau kita berkompromi dalam agama? Setahun kami ikut kamu. Kamu solat, kami solat. Kamu ibadat kepada Tuhan kamu, kami ikut. Dan setahun kemudian kamu pula ikut kami. Jadi seri. Maknanya tahun ni kita ikut agama dia, tahun depan dia ikut agama kita. Tak payah berkelahi, tak payah bergaduh. Kita sama-sama bertoleransi. Dan kerana itulah turunnya ayat ini secara tegas. Allah sebut kul, katakanlah Muhammad. Kul, wahai Muhammad, katakan, beritahu orang musyrikin. Allah tak nak beritahu secara direct, bukan taraf Allah nak bercakap dengan orang musyrikin. Kul, wahai Muhammad, beritahu kepada orang-orang yang jumpa kamu nak kompromi dalam agama itu. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi setengah-setengah orang kata tak boleh sebut kafir, kasar. Tetapi dalam ayat ini Allah dengan tegasnya sebut musyrikin yang datang bertemu Rasulullah itu. Jadi siapakah musyrikin yang datang bertemu dengan Rasulullah ini, yang menawarkan kami ikut agama kamu setahun, kamu ikut agama kami setahun? Ini dicatatkan oleh Ibnu Ishaq. Dia seorang yang terkenal dalam mencatatkan sirah Rasulullah SAW ini. Dia kata yang datang bertemu dengan Rasulullah ini antaranya Al-Walid bin Mughirah, antaranya Al-As bin Wa'il, antaranya Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan antaranya Umayyah bin Khalaf. Jadi 4 orang ini bertemu dengan Rasulullah dan menawarkan nak toleransi agama tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab dengan tegas, beritahu 4 orang ini dan kumpulan-kumpulan mereka, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegasnya menyebut 4 orang ini khasnya, dan musyrikin-musyrikin lain di Mekah itu sebagai kafir. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui 4 orang ini dan musyrikin-musyrikin lain ini sampai ke mati mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi adakah kita hari ini pun boleh memudah-mudahkan kata wahai kafir, jiran sebelah rumah kita tetap Islam, orang kafir ni. Apalagi sesama kita. Sesama kita ini, maknanya kalau kita menuduh, sama ada dengan tuduhan yang paling berat, kafir. Sedangkan dia beriman kepada Allah, dia mengucap, dia solat, tetapi kita panggil dia kafir. Ataupun yang rendah sikit, munafik. Ataupun rendah lagi, pembohong, penipu dan sebagainya. Dalam satu hadis Rasulullah pesan kepada kita, kalau kita tuduh orang dengan suatu tuduhan, kalaulah tidak benar orang itu seperti yang dituduh, tuduhan tadi kembali kepada kita. Jadi jangan mudah-mudah. Walaupun nampak dia ni tak solat, jangan cepat-cepat kafir ni. Jadi nampaknya ni orang munafik, tak boleh percaya. Sebab kalau dia di sisi Allah dia tidak munafik, kita yang munafik. Kita duk tuduh dia kafir, tiba-tiba sebelum dia mati dia mengucap.
Jadi jangan mudah-mudah nak melabelkan seorang itu kafir dan sebagainya. Dan untuk kita yang hidup dalam masyarakat majmuk ini, yang mana jiran kiri kanan kita itu juga merupakan antara sasaran dakwah kita. Kalau perkataan kafir itu tidak sesuai, jangan dibiasakan guna. Allah Subhanahu Wa Taala guna ini sebab Allah tahu maknanya mati pun dalam keadaan kafir orang ini. Sebagai contohnya Umayyah bin Khalaf yang kita cerita tadi berkenaan dengan Zaid bin Dasinah yang dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Bapa dia ni Umayyah ni, bapa dia ni yang jumpa dengan Rasulullah ni. Dan bapa dia Umayyah bin Khalaf ini mati di dalam peperangan Badar. Jadi yang Allah sebut kafir ini memang ilmu Allah tahu dia mati pun dalam keadaan kafir. Okey, dan yang terakhir pada malam ni sebelum kita sambung minggu depan, sedikit fadilat. Okey, sedikit fadilat. Apa fadilat surah Qul ya al-kafirun ini? Diriwayat daripada Ibnu Abbas inda Tirmizi annaha ta'dilu rubu'ul Quran. Bacaan isi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Kafirun ini menyamai 1/4 Al-Quran. Jadi kita dah jumpa surah sebelum ini, surah Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran. Minggu lepas Iza Ja'a Nasrullah menyamai 1/4 Al-Quran. Malam ni jumpa sekali lagi Qul ya al-kafirun juga 1/4 Al-Quran. Jadi itu antara kelebihan yang pertama. Kemudian dalam hadis yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza awaita ila firashik faqra, apabila kamu nak tidur di tempat tidur kamu, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun hatta akhiruha, sehingga ke hujungnya. Fa innaha bara'atun minasyirki, kerana surah ini kalau kamu baca dengan yakin, dia bara'atun, menyelamatkan kamu daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya surah ini dibaca dengan difahami. Maknanya kalau betul-betul kita faham, maknanya kita melepaskan diri kita ini daripada syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat yang lain, sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi surah, mana Rasulullah SAW membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun ini fi raka'atai tawaf, ketika Rasulullah solat sunat tawaf. Jadi Rasulullah solat tawaf ini, yang pertama Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Wa fi raka'atil fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya sama juga. Rakaat pertama Al-Fatihah Qul ya, rakaat kedua Al-Fatihah Qul huwallahu. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan solat ba'diyah maghrib. Sama juga. Banyak rakaat pertama Qul ya, rakaat kedua Qul huwallahu. Wa bi witri, dan ketika solat witir, rakaat yang pertamanya Sabbihisma rabbika, rakaat yang keduanya Qul ya ayyuhal kafirun. Sebab itulah senang ceritanya. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau solat sunat ni nak baca apa? Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, sebab itulah amalan Rasulullah. Okey, amalan Rasulullah. Maknanya solat sunat ini Rasulullah akan baca rakaat pertamanya Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Okey, itu antara fadilat yang terkandung dalam surah ini, dan terutamanya 1/4 Al-Quran. Jadi sekurang-kurangnya dalam sehari semalam ini carilah peluang untuk kita baca sekurang-kurangnya 4 kali Qul ya ayyuhal kafirun, menyamai 1 Al-Quran. 3 kali Qul huwallah, menyamai 1 Al-Quran. 4 kali Izaja, menyamai Al-Quran. Dan kita akan jumpa lagi surah-surah nanti yang menyamai 1/2 Al-Quran pun ada. Wallahu alam. Di situ kan buka-buka peluang kalau ada yang nak bertanya, kalau ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Okey, soalan 1, soalan 2, soalan 3, tutup soalan. Semoga ada manfaatnya, dan insya-Allah pada minggu depan kita nak tengok huraian yang lebih detail berkaitan dengan kafir ini. Kafir lawannya iman. Orang yang beriman lawannya orang yang kafir. Dalam bahasa Arab, maknanya mukmin, orang yang beriman, lawannya kafir. Dan di sudut kata namanya iman, kepercayaan kepada Allah, lawannya kufrun, ingkar kepada Allah.
Jadi iman dan kufur ini sentiasa berlawan, dan mukmin dan kafir ini juga sentiasa berlawan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat kepada kami hasil daripada ilmu-ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, hindarilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaata niqmatik wa jami'a sakhatik. Ya Allah, hindarilah kami daripada nikmat yang dihilangkan, daripada kesihatan yang tidak berterusan, daripada mati tiba-tiba yang mengejutkan, dan dari segala kemurkaan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami berserah, kepada Engkau kami bertaubat, kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. والعصر إن الإنسان لفي خسر